Assalamualaikum, Ustaz. Sihat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Dengar ke? Dengar Alhamdulillah Ustaz, dengar jelas. Yang Okey, baik. viewers, Macam mana? viewers kita, viewers dengar ke? Jelas ke viewers? Oh, di tanda dia ada bagi tanda gelak secara jelas Ustaz. Tak apa, kita sembang santai je malam ni kan? Tak ada serius sangat. InsyaAllah. Jadi, saya ucapkan Allah wasahlan kepada Ustaz Afiq Farhan. Dan insyaAllah hari ini kita akan mengadakan satu je sembang santai berkenaan dengan ekonomi anak muda dan tajuknya adalah mana kerajaan dapat duit. Nah, itu bukan soalan dia tapi itu adalah tajuk. Tolong jangan jawab. Okey. Jadi untuk tajuk kita ini adalah berdasarkan kepada masalah yang kita hadapi baru-baru ini, iaitu isu pandemik COVID-19. Pandemik itu bermaksud wabak besar. Jadi berdasarkan isu pandemik itu Ustaz, kerajaan telah bawa keluar satu inisiatif iaitu pakej rangsangan ekonomi prihatin Ustaz. Betul Ustaz? Betul? Betul. Okey, jadi untuk pakej prihatin ni dia adalah beberapa yang saya tahulah. Dia ada beberapa matlamat untuk pakej rangsangan ekonomi ini. Jadi dalam situasi ekonomi negara kita sekarang Ustaz, situasi kita dapat melihat ekonomi agak berada dalam keadaan yang agak kita kena berhati-hatilah. Jadi apakah pandangan Ustaz mengenai situasi ekonomi dan inisiatif yang kerajaan lakukan untuk menstabilkan negara kita ni Ustaz? Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kira dengar ke? Kita punya viewers kita dengar ke? Jelas ke? Sekejap no. Ada orang cakap tak dengar Ustaz. Tak dengar okey, boleh? Halo. Dah jelas sikit. Okay, Alhamdulillah. Okey, dipersilakan Ustaz untuk menjawab soalan saya, soalan yang pertama Ustaz. Baik, bismillah walhamdulillah. Satunya sebagaimana kita cuba tengok dahulu dari sudut situasi ekonomi yang sebelum ini. Kita cuba flashback beberapa perkara dan kita cuba tengok apa indikator-indikator penting bila kita membicarakan soal ekonomi. Baru lepas tu nanti kita akan masuk sikit berkenaan dengan pandemik dan pakej prihatin yang di-announcekan oleh our Prime Minister. Satunya, kita sudah beberapa kali face ataupun berhadapan dengan recession. Antara yang kita kira yang terdekat dengan kita adalah pada tahun 2008 ataupun yang sebelum itu adalah pada tahun 1998. Jadi pada tahun 1998, pada tahun 1998, 2008, 2009 ini adalah waktu recession. Mungkin berbezanya pada 1998 recession itu berlaku Asia Financial Crisis. Tapi pada tahun 2008 Global Financial Crisis yang melibatkan US sendiri selaku ekonomi gergasi. Maksudnya apa sahaja yang berlaku kepada US akan memberi kesan kepada negara-negara lain. Itu yang kita sebut sebagai ekonomi besar. Jadi bila berlaku pada tahun 2008, kalau kita lihat di sini pada tahun 2008, bagaimana bila berlaku global, antara sebabnya kalau kita boleh tengok di sini, kalau sebab pada tahun 2008 recession itu berlaku kerana manipulasi hartanah ataupun kita sebut mortgage. Bagi mortgage hartanah rumah. Bagaimana sebenarnya mereka pun kalau ikut debt ratio sebenarnya tak layak, tetapi bila dikaji rupanya seorang tu boleh beli 5, 6 ke 7 rumah.
Yang akhirnya bila mana bank yang jadi guarantor, akhirnya bank pun tak mampu nak sustain dengan rumah tersebut, market crash. Baik, market crash. Jadi recession yang berlaku pada tahun 98 dengan tahun 2008, sebabnya adalah sebab ekonomi, campur dengan politik sikit dan sebab turunannya. Berbeza dengan apa yang berlaku pada kali ini, sebab kali ikutkan beberapa ekonomis, analis ekonomis, bankers dan suatu dengannya ataupun senior ekonomis, dia memberi pandangan recession akan berlaku sebab biasanya recession ni ataupun cycle recession ni 10 tahun sekali. Bila cycle recession ni 10 tahun sekali, kalau kita tengoklah 1998, 1999, 2008, 2009 dan assumption untuk next recession adalah sebenarnya 2019. Baik, jadi kebanyakan pakar ekonomi dia meramalkan adalah recession itu antara sebab yang akan berlaku recession, kesan dia adalah trade war antara China dan Amerika Syarikat. Baik, sebab kenapa memberi kesan kepada Malaysia sekali, correlation ni macam mana kita nak sebut lah? Correlation antara GDP ataupun market Malaysia dengan US, correlation dia hampir 80%. Correlation ni maksudnya macam ni lah, 80% apa yang berlaku di US akan memberi impak, apa yang berlaku di US, market di US ataupun treasury di US, ekonomi di US, 80% dia akan bagi kesan pada Malaysia. Correlation, dia ada persamaan dia, correlation dia panggil. Bahasa ekonomi dipanggil correlation lah, ataupun statistik. So, apa yang berlaku pada US, 80% correlation will happen to Malaysia. Itu kesan dia lah. So, kebanyakan pakar ekonomi memberi forecasting ataupun ramalan bahawa recession ni akan berlaku sebab trade war. Yalah, kita faham lah Donald Trump dengan dia punya keras dia, tak nak mengaku kalah. Jadi ada isu bila mana minyak OPEC ni minyak yang mengawal oil, pengeluaran oil di dunia lah. Bila OPEC menaikkan harga minyak, memberi kesan kepada US. Jadi hebat US ni, Donald Trump tweet sikit je, daripada naik harga minyak terus turun, sebab kesan dia Donald Trump bagi ancaman. So kebimbangannya adalah asalnya kalau kita tengok recession yang berlaku, asalnya adalah disebabkan permulaan awalnya forecasting daripada ekonomis adalah trade war. Baik, cuma bila kita lihat dari sudut pada hari ini, apa yang berlaku adalah luar daripada kebiasaan, ataupun kita boleh quote kata our Prime Minister, unprecedented. Maksudnya benda tu tak terjangkau, kita tak target dan kita tak bajet pun benda tu memberi kesan impak yang besar kepada ekonomi negara itu sendiri. Baik, jadi bila declaration pandemik daripada WHO, bila daripada WHO, nasib baik dari sudut our government ambil tindakan pantas untuk memperkenalkan MCO ataupun kita sebut sebagai PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang kita duduk kat rumah masing-masing lah hari ni kan, dah hampir hari yang ke-15. Baik, ada apa-apa ke? Nak tambah? Tak ada apa Ustaz. Baik, sambung sikit lagi. Baik, jadi apa kesan dia pandemik ni? Satunya kesan dia, kita kena faham bahawa bila dia melibatkan soal kematian ataupun dia melibatkan penyakit yang tak terkawal, secara tak langsung memberi kesan kepada ekonomi dan politik negara, ataupun kita sebut sebagai sovereignty lah, kedaulatan ataupun keselamatan negara itu sendiri, yang mana memang benda ni di luar daripada jangkaan ekonomis kita lah. Baik, bila dah isu pandemik menunjukkan bahawa, saya tak perlu hurai lah, saya rasa netizen kat luar sana dah hurai lah pandemik itu apa, saya nak ringkaskan, masih tak banyak. Maksudnya automatik menunjukkan bahawa senang sebutnya, this is critical and each government of the country need to take action untuk memberi pencegahan
apa yang berlaku. Baik. Jadi kalau saya tak payah cerita lah, kalau cerita pasal pandemik semua ni, benda tu doktor lagi pakar. Cuma apa yang saya nak highlightkan, pandemik memberi kesan kepada ekonomi. Sebab itu antara saya setuju dengan apa yang dia highlightkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, 3 benda yang membuatkan memberi tekanan yang besar kepada kita punya negara pada hari ini. Yang pertama, health crisis, krisis kesihatan. Yang kedua, political crisis, krisis politik. Yang ketiga, economic crisis, krisis ekonomi. Yang sebagaimana dari sudut sama ada efek dia eksternal ataupun internal. Eksternal sebagaimana kita maklum lah, dengan perangai US-nya yang kita itu pun unprecedented juga tu, tak tahu apa dia nak buat. Suka hati dia je nak pergi serang Iran, suka hati dia je nak isytihar perang trade war dengan China. So ia memberi kesan secara tak langsung 3 benda ini. Tapi buat masa ni yang betul-betul memberi fokus kepada kita punya Prime Minister adalah pandemik ini secara tak langsung kita kena cari satu inisiatif. So apa kesan dia? Satunya, kalau tidak, kita ambil contoh kalau benda ni tak dicegah dengan awal, kita ambil pengajaran dengan apa yang berlaku di Itali, kan, 100,000 something yang apa ni, yang kalau kita boleh lihat di sini beberapa data yang dia ada di sini, antaranya Itali kalau kita boleh lihat, kalau hari ni second after US, 100,000 orang yang masih lagi dalam, kita boleh sebut pada hari ini, cases pandemik, disebut sebagai 100,000 lebih yang terlibat dengan pandemik ini, patient, kematian 13,000. Dan menyebabkan bila berlaku perkara tersebut, sebenarnya kalau tak cegah lagi awal, memberi kesan yang sangat besar kepada kita punya ekonomi. Satunya dari sudut ialah keselamatan. Sesungguhnya bila orang dah tak yakin dengan keamanan dan keselamatan negara, people turn untuk ambil langkah selamat, tak kerja ataupun will do something lah. Dan senang sebutnya, dia menimbulkan huru-hara, pencurian dan sewaktu dengannya. Lagi-lagi menyebabkan kematian. So ketakutan ataupun kita sebut sebagai panik lah, panik yang berlaku dalam negara itu menyebabkan memberi kesan kepada ekonomi negara itu sendiri. Sangat memberi kesan lah. Baik, jadi Malaysia ambil tindakan awal untuk buat PKP. Walaupun waktu tu di saat kita melihat kepada terlalu drastik lah kalau kita tengok, kan, 17 declare, 18 kita dah kira PKP, kan, 16 ke 17 di declare, 18 PKP. Maksudnya sehari sebelum tu dah declare PKP. Maksudnya benda ni diambil maklum. Saya rasa advice daripada Kementerian Kesihatan, perkara ini perlu diambil dengan jelas. Baik, kesan dia apa? Kesan dia sebegini. Kalau soal kematian, ketakutan tu kita ambil dari sudut sebelum ni lah. Sekarang ni kita nak lihat bila mana ada PKP, kesan dia adalah orang tak boleh pergi kerja. Dan kita kena lihat antara yang contribute dalam GDP ataupun KDNK, keluaran dalam negara kasar, KDNK kita ataupun GDP kita, sebenarnya adalah yang tertinggi adalah sektor servis. Servis. So servis punya bisnes memberi income ataupun memberi impact yang besar kepada kita punya GDP, contribution kepada kita punya GDP. Kalau kita boleh lihat menunjukkan bahawa perkara tersebut sangat memberi kesan kepada kita punya ekonomi. Kita tengok beberapa sektor yang memberi kesan kepada kita punya GDP. GDP ni senang sebutnya, dia ada indikator. Yang indikator ataupun cara kita nak calculate ekonomi kita sihat ke tidak, kita guna KDNK, keluaran dalam negeri kasar, KDNK, ataupun GDP lah, Gross Domestic Product. Jadi GDP ni ada beberapa formula di dalamnya, antaranya investment, private investment, government investment, lagi antaranya adalah yang melibatkan SME juga yang kita akan bincangkan nanti, dan ekspor dan import. Baik, jadi saya nak sentuh sikit berkenaan dengan
apa yang memberi kesan kepada kita punya KDNK. Kalau kita boleh tengok DOSM, Department of Statistics, disebut kat sini kita perkhidmatan sekitar 64% daripada pengeluaran adalah datangnya penjanaannya daripada perkhidmatan yang paling besar. Yang keduanya pembuatan ataupun kita sebut sebagai manufacturing lah, kilang manufacturing. Baik. Yang ketiganya adalah kalau disebut di sini sebagai pertanian. So tiga benda ni sekiranya tidak ada hasil pengeluaran yang menjadi banyak lagi lah, ada 4 ke 5 benda lagi. Kalau tiga benda ni memberi kesan tidak mampu membuat pengeluaran, dia secara tak langsung memberi kesan yang besar kepada kita punya ekonomi. Kalau kita sebut tiga sektor ni peneraju kepada ekonomi Malaysia. Mining dan suatu dengannya, perbezaan tu adalah dari sudut minyak dan suatu dengannya. Baik. Jadi bila kita sebut GDP, bila mereka dah diberi restriction untuk bekerja dan suatu dengannya, secara tak langsung kita punya GDP slow down, growth dia slow. Instead of dia kena naik, kan, dia dah jadi slow. Bila dah jadi slow, dan itu kali ini makro, dari sudut makro ni dari sudut makro ekonomi ni kita boleh sebut bila bincangkan soal kita bincang tadi adalah pengeluaran, ekspor import, itu makro. Mikro ni kita bincang tentang household income ataupun kita sebut tentang B40, M40, itu mikro pada kecil. So makronya dia memberi kesan bila mana tidak dapat bekerja dan suatu dengannya memberi kesan kepada kita punya ekonomi, perkhidmatan, pembuatan, pertanian, pembinaan dan pelombongan, mining. Baik, itu di antara lima faktor besar yang memberi impak kepada kita punya KDNK. Baik. Yang kedua, satunya lambat, growth kita slow. Yang keduanya adalah bila mana tidak bekerja, kita kena lihat bahawa dalam pekerjaan ni banyak sektor, orang bagi kadang-kadang orang bagi pada 8 golongan dan suatu dengannya lah. B40, M40. Kalau kita nak faham bahasa mudah, B40 ni dalam household income ataupun dalam tangga pengajian lah, dalam Malaysia ni dia bahagi T20 tu maksudnya top 20. 20% orang yang bergaji tinggi ataupun 8,000 ke atas. 40% daripada rakyat Malaysia M40 middle adalah gajinya di antara 4,000 ke 8,000. B40 ni below. Maksudnya 40% daripada kita punya citizen, dia punya gaji dia adalah di antara 4,000 ke bawah. Kita nak sebutnya beza. B40 40% daripada rakyat kita, citizen kita 32 juta. Jadi 40% gaji bawah 4,000. Yang kita nak ambil faham istilah mudah lah, kita cuba guna bahasa layman. M40 middle, gaji antara 4,000 ke 8,000 adalah 40%. Hanya 20% je daripada citizen, rakyat kita, netizen kita ni, yang gaji dia 20% je, gaji dia 8,000 ke atas. Sama ada dia kahwin ke, kalau kahwin gabunglah suami isteri. Tak kahwin, yang maksudnya dia seorang tu 8,000 ke atas gaji dia. So benda-benda itu dari sudut, kalau kita tengok dari sudut bagaimana mereka kategorikan kita punya income. Baik. Jadi bila dalam B40, M40 dengan T20 ni ada pelbagai jenis. Ada yang kerja kerajaan, ada yang kerja swasta, ada yang kerja sendiri, dan ada juga yang mengisnes sendiri yang kita sebut sebagai SME, Small Medium Entrepreneurs, SME, PKS lah kalau bahasa Melayu dia PKS. Baik. Jadi bila melibatkan 4 benda ni, kita boleh lihat yes, government insyaAllah stabil lah. Bila melibatkan swasta, tengok dari sudut financial stability company, kan? Baik, bila kerja sendiri, ini kebimbangan kita. Kerja sendiri yang bayar yang dibayar ikut gaji hari ataupun dibayar ikut projek.
Bila mana tak pergi projek ataupun tak ada kerja, tak dapat income dan suatu dengannya. Menyebabkan rakyat kita mula rasa insecure dalam dia punya income. Dia kurang berbelanja. Sebagaimana kita sebut tadi, KDNK antara yang memberi contribution kepada kita punya dari sudut GDP kita, sebenarnya private consumption. Private consumption ni maksudnya dari sudut private consumption, macam kita nak sebut yang consumption ni penggunaan, yang menggunakan ataupun yang membeli, yang menjana ekonomi ni 60%-nya datang daripada private consumption, bukan government consumption. So bila mana 60% ni dia impak yang besar, dan dalam di situlah adanya P40, M40 dan suatu dengannya. Bila belanja secara tak langsung memberi kesan kita punya GDP. Baik. Jadi sebab itulah ada package rangsangan, saya nak ringkaskan. Sebab itulah ada package rangsangan. Idea dia adalah we put cash on our citizen pocket. Kita letak cash, kita letak tunai, duit dalam poket rakyat, yang menyebabkan dia tak rasa insecure. Dia mula rasa, okey, aku ada duit, aku kena berbelanja, ataupun aku mampu untuk belanja, ataupun dalam bahasa ekonomi disebut sebagai high purchasing power, kuasa beli yang tinggi. Jadi kalau macam kita sebutlah, bila tidak ada duit ataupun dia rasa income dia tak secure, dia akan berjimat. Bila berjimat secara tak langsung, consumption ataupun pembelian yang senang sebutnya dalam kita punya kitaran ekonomi ni, government ataupun kita dapat gaji. Baik, daripada gaji kita beli barang. Daripada barang kan, nak dapatkan barang tu ada yang manufacturing dia. Daripada manufacturing ada yang supply barang. Dari supply barang tu ada yang datang daripada pelbagai lah. Kalau pertanian ada bagi tumbuhan dan suatu dengannya kan, bagi apa sajalah manufacturing. Daripada situ bila mana mereka bekerja, mereka dapat gaji balik. So kitarannya di situ. Baik, bila mereka dah ada proses, government kenakan cukai dapat balik pada government, untuk government proses dan bagi servis dan suatu dengannya. Itu kita punya circle lah. So bila tidak membeli kan, maksudnya tidak ada demand dalam produk, orang akan kurangkan supply. Bahan akan kurang, supply akan kurang lah. Bila bahan akan kurang, senang sebutnya dia tidak menjana ekonomi. Bila demand kurang, supply banyak, dia akan jadi problem. Baik, sekarang kalau aku dekat kita, supply pun kurang, kalau demand pun kurang, secara tak langsung dia memberi kesan terus yang besar kepada ekonomi kita secara langsung. Okay, so sekarang ni apa yang government nak buat? Government bagi cash kepada rakyat kena bijaksana menggunakan cash yang ada di tangan, bantuan prihatin tersebut untuk membeli. Cuma macam mana kebijaksanaan yang boleh digunakan nanti kita masuk nanti. Sila, sepanjang dah rasanya. Jadi terima kasih atas pencerahan daripada Ustaz Afiq sendiri. Saya sukalah nak bagi sedikit pantun sebenarnya. Ada pantun. Ada pantun sikit Ustaz. Sila. Bila 3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 dapat ku cari, mana nak sama panel kita yang padu berhang. Jadi untuk pengetahuan semua lah. Edit sikit benda Ustaz. Jadi untuk pengetahuan semua, Ustaz Afiq ni merupakan graduan USIM dan dalam course Science Actuary, dan seterusnya dia sambung di UKM dalam bidang ekonomi Islam. Betul Ustaz? Betul. InsyaAllah setakat ni betul lah. Jadi kalau komen-komen nak apa-apa soalan nak tanya kepada Ustaz, just lemparkan soalan di ruang legar yang ada di bawah ni, komen. Jadi seterusnya, seperti mana yang Ustaz cakap sebentar tadi, saya dapat relatekan dengan peribahasa sediakan payung sebelum hujan lah. Kira inisiatif yang diambil oleh kerajaan ini sangat penting untuk masa depan negara kita sendiri. Jadi berdasarkan pakej serangsangan ekonomi tu Ustaz, kita dapat simpulkan ada 3 matlamat, iaitu matlamat yang pertama adalah untuk kebajikan,
matlamat kedua untuk PKS itu sendiri, dan matlamat yang ketiga adalah untuk matlamat yang ketiga untuk pengukuhan ekonomi. Jadi berdasarkan matlamat-matlamat itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin pun ada mengeluarkan sedikit infografik di laman sosialnya berkaitan dengan bantuan Peringati Nasional, yang mana dia memfokuskan kepada 4 kategori, kategori pendapatan isi rumah dan bujang. Jadi pada pandangan Ustaz, perbelanjaan yang dikeluarkan oleh kerajaan ni banyak, Ustaz. Jadi bagaimanakah kerajaan mengawal peruntukan pembelanjaan dengan pendapatan? Boleh Ustaz komenkan sedikit mengenai pembelanjaan tersebut? Dipersilakan Ustaz. Okay, baik. Untuk kita boleh lihat dah ulasan yang diberikan tadi, kalau kita boleh konklusikan adalah 126 bilion matlamat dia untuk lindungi rakyat, 100 bilion untuk sokongan perniagaan, dalam 3 bilion untuk dia memperkukuhkan ekonomi. Baik, dalam 250 bilion ada yang kalau kita boleh lihat dia ada pembahagian dia lah. Antaranya 40 bilion itu disupport ataupun senang sebutnya bukan government keluar duit. 40 bilion itu datang daripada kita boleh sebut di sini datang daripada KBSP. Duit yang kita ataupun siapa yang bekerja dia ada contribution 11% daripada gaji pekerja, 13% daripada gaji. 13% tu tengoklah ada majikan bagi 16%, ada majikan bagi 14%, 17%. Jadi kebiasaannya 13%. So bila gaji income tu dimasukkan, yang boleh dikeluarkan adalah hanya akaun 2. Kita ada 2 akaun 1 dan akaun 2. Akaun 1 hanya boleh dikeluarkan pada umur 55 tahun. Akaun 2 ni boleh dikeluarkan atas sebab-sebab nak bayar yuran pengajian. Nak bayar yuran pengajian boleh keluar akaun 2. Macam mana pembagian akaun 1 dan akaun 2 ni? Katakanlah masuk 1000, mula-mula masuk 1000 contoh. 70% akan masuk akaun 1, 30% akan masuk akaun 2. Maksudnya kalau contribution campur, kita punya contribution ataupun pencaruman daripada majikan dan kita punya dengan kita punya gaji, total 1000 katakanlah, kita ambil sistem ambil mudah. 700 akan masuk akaun 1, 300 akan masuk akaun 2. Jadi yang kita boleh guna sebenarnya yang boleh keluar 500, 300 tu dah yang kita carum bulan-bulan. Tapi sebenarnya kalau 1000 tu sebenarnya gaji tinggi lah, maksud bulan-bulan 1000 tu gaji tu tinggi lah sebenarnya. Walhal kita punya kalau ikutkan sebenarnya 60% kita punya contribution gaji kita tak cukup. 60% daripada rakyat Malaysia yang mencarum dalam KSP tak cukup untuk cover dia punya persaraan. So maksudnya sebenarnya dah besar lah sebenarnya, tapi kita nak ambil contoh mudah lah. Tapi walhal kita ada masalah dari sudut gross gaji kita tu sendiri, itu kita bincang nanti. Cuma saya nak bincang kat sini macam mana government dapat duit dan macam mana. Maksudnya kalau kita kat sini moratorium dia ambil amount dalam 63 bilion. So yang government cover ataupun government injection money, fiscal policy from the government, kita kena faham untuk menjaga kestabilan kewangan dan ekonomi kita ada 2 polisi. Yang pertamanya monetary policy, yang keduanya fiscal policy. Monetary policy ni autoritinya adalah pada bank negara yang melibatkan supply money, yang melibatkan dari sudut pengawalan interest dan suatu dengannya. Baik, ini monetary policy. Siapa yang akan buat keputusan? Yang akan buat keputusan bank negara. Kalau melibatkan interest ataupun kita sebut OPR, overnight policy rate, kan? Overnight policy rate ni government turunkan dia punya OPR daripada 3 turun kepada 2.5. 2.75. Daripada 2.75 turun kepada 2.5. Jadi itu rate ni memberi kesan kepada pembiayaan yang kita buat kat bank. Sebab bank negara yang memantau bank-bank dekat dalam Malaysia ni sendiri. Nak dapat lesen kena memenuhi syarat yang ditetapkan oleh bank negara.
Ikutlah bank ke, CIMB ke. So bank negara dia akan buat monetary policy yang akan memberi kesan kepada financial institution dalam negara, terutamanya bank. Baik, itu monetary policy. Yang kedua, polisi yang kedua yang memberi kesan kepada negara adalah fiscal policy. Fiscal policy ini yang ditentukan melalui perundangan legislation ataupun kita sebut dalam, ataupun ditentukan dalam kita punya parlimen. Contoh, bajet negara. Bajet 2020 dibentang dalam parlimen, diluluskan, dipersetujui oleh kita punya ahli parlimen. Itu fiscal policy. Siapa yang akan jadi badan eksekutif? Badan eksekutif kita, legislatif di parlimen. Badan eksekutif itu siapa? Menteri. So menteri yang akan execute apa dasar kewangan, fiscal policy yang diluluskan oleh parlimen. Clear? Jadi monetary policy sudah ambil dia punya bahagian. Dia nak pastikan untuk ada supply money yang cash in hand, dia kurangkan interest. Senang sebut interest ni macam mana? Katakanlah kita bayar 1000 kita kata ambil contoh, 1000 kita bayar untuk bank. So ada interest katalah 4%. 4%. Bila turun sikit 0.05 mungkin kita bayar 3.75%. Kita bayar rendah, daripada gaji kita tu mungkin 1000, mungkin kita bayar 900. So ada 100 kat tangan. 100 kat tangan ni kenapa monetary policy buat polisi yang sebegitu? Supaya 100 kat tangan ni ada tunai dekat tangan rakyat. Bila ada tunai kat tangan rakyat, rakyat akan membeli. Itu dia punya formula dia. Kalau kita increasekan interest, kan? Bila increasekan interest, angsuran bulanan tinggi. Bila angsuran bulanan tinggi, dia melibatkan kita punya debt ratio gaji kita. Kadang-kadang gaji kita 3,000, dah kena potong 1,000, tinggal 2,000. Nak bayar, itu rumah. Katakanlah nak bayar apa lagi, kereta lagi. Dan soal turunannya. Akhir sekali tinggal 1,000 je kat tangan, nak jaga anak bini dan soal turunannya tak cukup. So government dan negara turunkan sikit, at least adalah 100, 200, 300 lebih daripada kebiasaan bulan-bulan sebelumnya. Fiscal policy, dia membincangkan tentang duit yang diluluskan dalam parlimen injection. Baik, dalam fiscal policy ni ataupun kita boleh sebut bajet yang diluluskan oleh parlimen ni biasanya sebenarnya bajet tahunan. Bajet tahunan ni dia akan declare dia akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan bulan 10, akhir minggu ketiga bulan 10 untuk tahun seterusnya. Katakanlah bajet 2020 dibentang bulan 10 2019. Macam tu. Baik, kebiasaannya tahun sekali. Tetapi bila berlaku unprecedented case seperti ini, nak tak nak government tak boleh lepas. Perlu ada intervention, perlu ada campur tangan daripada government untuk jaga ekonomi dari sudut makro dan mikro. Besar ataupun kecil. Makro ataupun mikro. Jadi sebab itu ada package prihatin yang kita sebutkan di sini. 25 bilion. Sekarang ni kita nak tahu, saya nak sentuh sikit kita cuba kita jelaskan, kita dapatkan kefahaman sikit sebenarnya di mana kewangan government sebenarnya. Baik, kalau ikutkan saya cuba saya bacakan sikit. Kalau saya boleh tengok data-data yang ada ni, bajet yang dibentang oleh bekas Menteri Kewangan Lim Guang Eng, anggaran bajet ni adalah 297 bilion. 297 bilion. Pendapatan revenue dipanggil revenue yang dianggarkan daripada government, yang government dapat income adalah sebanyak 244 bilion. Baik, revenue ni ada berapa? Dia ada 3 dekat sini. Baik, direct tax ataupun cukai langsung. Yang kedua, indirect tax, cukai tak langsung. Yang ketiga, non-tax revenue, hasil bukan tax. Baik, 3 benda ni cuba kita tengok apa pecahan dia. Kita cuba tengok sikit. Kalau kita tengok dari sudut direct tax ni terbahagi pada beberapa perkara. Yang pertamanya adalah corporate tax. Yang keduanya adalah individual tax, cukai pendapatan. Kalau kita bayar gaji, ada kita kenakan PCB, potongan cukai bulanan, PCB dia panggil. Itu secara tak langsung itu adalah cukai langsung ataupun kita sebut sebagai direct tax. Ataupun nak senang fahamnya sebeginilah.
Cukai yang dikutip oleh LHDN itulah direct tax. Cukai yang dikutip selain daripada LHDN itulah indirect tax. Nak tahu contoh indirect tax? Contoh kita sebut sikit Contoh cukai langsung, ini income, ni kita nak sebut duit daripada mana tax yang kita bayar dia masuk menjadi pendapatan kerajaan. Satunya direct tax yang kita sebut cukai yang dikutip secara langsung ialah satunya corporate tax, yang keduanya individual tax, yang ketiganya PITA, petroleum income tax. Saya ingat saya lah, betul, petroleum income tax, PITA dipanggil. Kita ada tax yang dikenakan atas petroleum sebab yang ada authority untuk gali minyak adalah Petronas kat kita punya Malaysia lah. So kita kenakan tax atas galian tersebut, hasil galian. So petroleum income tax, PITA. So tiga benda ni kan, corporate tax, individu, petroleum, dan satu lagi direct tax dan revenue. Dia ada satu lagi direct tax revenue, adalah tax lain kita bincang Tapi kita nak fahamnya, Petronas bayar tax secara langsung, itulah income. Cuma apa kesan dia? Kesan dia adalah anggaran yang dibuat oleh Menteri Kewangan sebelum ni, dia kenakan income tersebut atas pendapatan 62 per barrel. Macam mana kita nak sebut cara mudah? Katakanlah kita rasa tiap-tiap hari kita dapat RM62 lah. Tak? Nah, daripada RM62 tu ada cukai yang dikenakan. Anggaran kita kalau lah RM62 per barrel tu, $62 per barrel tu, katakanlah anggaran yang dikenakan di sini tak pecah, campurlah individu semua 135 bilion. 135 bilion. So ini atas 62, tiba-tiba harga minyak 35 ataupun 20 USD per barrel. Sekarang ni 20 ke 30 USD per barrel lah. So half kurang. Bila half kurang menunjukkan bahawa kita punya anggaran bajet, katakanlah kita ambil contoh simpan 100 bilion 60 bilion contribution daripada Petronas, income tax dia yang kita kena cukai capital je kan, sebab 60 USD per barrel. Kalau separuh, maksudnya hampir 10 ke 20 bilion kita kurang income kat situ, sebab harga minyak sekarang turun. Itu kita bincang nantilah. Baik, itu direct tax. Yang keduanya indirect tax ni kalau biasa dengar SST, import duty, export duty, excise duty. So kebiasaannya tax ni dikutip oleh immigration, custom, disebut sebagai cukai tak langsung. So kita ada dua, satunya direct tax, cukai langsung, ini income lah, ini kita sebut income. Yang keduanya indirect tax. Yang ketiganya adalah non-tax revenue, hasil bukan cukai. Hasil bukan cukai ni kat mana kita dapat? Satunya daripada license yang kita bagi dengan permit. Yang keduanya investment income, government invest kan. Yang ketiganya adalah petroleum royalty. Kita pernah dengar kan, government minta royalty dengan Petronas. Ni lain, PITA lain, cukai lain. Cukai tu confirm wajib kena bagi. Royalty ataupun disebut sebagai dividen lah, dividen, bonus dividen yang dibagi kepada kerajaan. So dia dipanggil sebagai hasil bukan cukai. Baik, ini hasil-hasil yang government dapat untuk cover anggaran belanjanan tahunan. Tapi kita ingat bajet 244 bilion. Kita punya pendapatan, macam sebutnya gaji kita 2,400, ya. Tapi gaji kita 2,400, tiba-tiba kita berbelanja tahunan 2,900. Baik, maksudnya macam mana? Bajet tahunan 244 bilion. Revenue, hasil, anggaran hasil yang dianggarkan adalah 244 bilion. Baik. Tetapi kita anggarkan bajet yang kita akan keluarkan adalah 297 bilion. Kan? 297 bilion. So kalau kita tengok kat sini dalam 50 bilion plus minus yang akan tak cukup. So 50 bilion ni government dapat dari mana? Government akan buat borrowing. Government akan buat borrowing. Baik.
bila government pinjam, pinjaman ini kita punya fiscal discipline dia panggil. Fiscal discipline, pinjaman ni tak boleh digunakan untuk OPEX, operating expenditure. Baik, tadi kita bincang bajet kan 297 bilion. Bila kita bincang income semua ni, bajet ni pecah kepada dua. Yang pertama OPEX, operating expenditure. Operating expenditure ni apa yang akan berlaku? Operating expenditure ni dia punya pembelanjaan dia kat mana? Bayar gaji, emolument, dia bayar gaji. Yang keduanya bayar pension and gratuity. Dia bayar dari sudut hutang-hutang yang dibuat lah. Maksudnya bayar sekali hangus. Subsidi, BRIM, BSH, package prihatin lah, BPN yang kita sebut pada hari ni kan, bantuan prihatin ni. Jadi ini yang kita sebut sebagai OPEX, operating expenditure. Kita bayar sekali hangus, terus tak dapat dah hasil. Kita bayar atas servis yang dibagi ataupun apa saja tujuan-tujuan tertentu, tapi kita bayar sekali hangus. Berbanding dengan CAPEX, capital expenditure. CAPEX ni apa? CAPEX ni maksudnya apa yang kita buat yang secara tak langsung membantu dan menjana ekonomi. Contoh ECRL, MRT kan. Jadi kita sumbang di sini, bila kita invest di sini, kita letak allocation kat sini, secara tak langsung dia membantu ekonomi negara. Bila ada MRT, bila ada projek, ada pekerja kan. Bila ada projek, ada pekerja. Bila ada pekerja di situ, datangnya gaji, skill worker, kita nak banyak benda lah memberi kesan pada kita punya ekonomi. Antaranya bila kita transfer teknologi kan, kalau kita ambil foreign worker ni, kita transfer teknologi, transfer knowledge, itu kita boleh bincang lah. Baik, so 50 bilion tak cukup tadi tu, dia ambil kat mana? Dia akan buat hutang. So MRT kadang-kadang dia akan ambil untuk diisu sukuk, diisu bond. Ini semua ni instrumen untuk buat hutang lah, ataupun untuk buat financing, pembiayaan. Islami ni pembiayaan. Okey, kalau tanyanya kat mana, daripada semua benda kita buat tadi, income lah, direct tax, indirect tax dengan non-tax revenue. Senangnya saya sebut macam ni. Satunya government kena tahu dah, dia tak dapat banyak dah daripada PITA, Petronas punya income tax. Kalau jawapan saya adalah simpelnya, government akan buat reallocation. Reallocation budget. Contoh tourism. Kita kan ada melawat Malaysia 2020. Tak? Bila dah ada COVID ni, benda tu ditangguh kan? Ataupun tergendala, tak tahu bila nak buat dengan COVID yang ada ni lah. Jadi allocation yang ada ditransferkan ataupun kita panggil reallocate kepada benda yang perlu. Dan banyak perkara yang menyebabkan event-event besar yang dalam yang memang dah ada allocation dia dalam KBS ke, Kementerian Belia Sukan ke, Tourism ke, Kementerian Pelancongan ke, yang ada event-event besar tapi tak boleh, ada restriction untuk buat sebab isu COVID-19 ataupun PKP ni, reallocation. So saya nampak itu satu peluang yang boleh diguna untuk memanfaatkan duit. Yang keduanya adalah dari sudut ini orang tak suka sikit lah, nak tak nak dia akan ambil untung juga sebenarnya, adalah dari sudut mungkin sebab ramai ekonomis dia propose untuk introduce GST back kembali. Cuma saya sebut awal-awal, antaranya dikata buat sekarang memang tak sesuai lah. Antara yang dicadangkan adalah pada tahun 2021 dengan cas yang lagi rendah. Maksudnya interest lagi rendah lah, bukan interest, tax yang lagi rendah. Bukan 6% lah, mungkin 3%, 4%, 5%, tak tahu. Baik, itu in future punya dari sudut kalau kita boleh sebut kat sini, in future punya planning lah. Dia ada long term dengan short term. Cuma kalau boleh sebut kat sini, satunya allocation untuk short term, GST untuk long term. Saya tambah satu lagi untuk short term. Saya ikut kata-kata Menteri Kewangan, dia sebut we are tapping money. Kita akan ambil, tap ni maksudnya kita akan ambil duit, supply money
daripada dana yang kita ada dalam government ecosystem. Baik, government ecosystem ni macam mana? Government ecosystem ni contoh QSP, KUAP, kan, EPF, KUAP, tabung haji dan sewaktu dengannya lah, maksudnya khazanah, PNB. So this is agency, government agency. So supply untuk dapat, kalau kita bukan 250 bilion lah kita bincang kan, government buat injection supply dalam 25 bilion, dalam 25 bilion. So 25 bilion dia ambil kat mana? Dia akan ambil daripada agensi kerajaan. Baik, cara dia macam mana? Dua, dividend dengan borrowing. Dividend ni maksudnya government allocate money ataupun bagi projek dan suatu dengannya, invest, dapat dividen daripada allocation budget yang diberikan, dana yang diberikan untuk tampung projek tu, dapat dividen. Government minta dividen. Sama ada government minta dividen awal, kita tak tahulah. So masa sekarang mungkin dia minta dividen awal lah. Baik, satu dividen daripada agensi kerajaan, ekosistem. Yang keduanya dia ambil kat mana? Yang keduanya borrowing. Bila disebut borrowing ni maksudnya dia ada charge, sebab kita tak boleh simple ambil duit. Orang kata apa? Dia kata kan kita ada 1.2 trilion liquidity money kan dalam Malaysia. 1.2 trilion tu dapat dari mana? 1.2 trilion tu dia ambil daripada duit KUAP, Kumpulan Wang Persaraan, EPF, KWSP, PNB, yang ASB semua ada kat situ kan. So duit-duit tu tak boleh ambil macam tu je. Sebab duit tu, duit KWSP, kita ambil tu KWSP KWSP ada duit, dia nak invest kan. So kalau government just ambil daripada situ, kita kena faham duit tu duit kita yang kita nak guna untuk persaraan. So kalau ambil daripada situ, kuranglah duit persaraan kita, satu. Yang keduanya, kalau nak bagi, mesti kena ada kelebihan dia. KWSP ni mesti ada target dia, dah ada duit, mesti dia nak keuntungan. Bagi pinjam ada charge 2% ke dan suatu dengannya. So through borrowing, so government kena bayar balik. Baik, bila through borrowing ni, dia akan jadi isu apa? Dia akan jadi isu hutang. Dia akan jadi isu hutang. So nak kena berhenti dia ke? Ustaz, sekejap lagi kita akan masuk balik sebab live ni dia limit sampai 1 jam. Nanti kita akan sambung balik pada live yang seterusnya. So nanti kita akan jumpa live yang seterusnya, Ustaz. Okay, boleh. So nak stop sekarang? Mungkin lagi stop sekarang, Ustaz. Stop sekarang lah, alright. Nanti sambung lagi. Alright, sama. Okay. Okay, kepada semua viewers kita akan baik. Terima kasih kepada Mat Kerai. Kita akan sambung balik live kita sebentar nanti. Nanti Penny akan sambung balik dia punya isi dia. Jadi stay tune Tak apa. Okay, kita boleh sambung, Ustaz. Minta maaf, Ustaz. Tak apa. Mungkin kalau ada soalan, rasanya kalau ada soalan ke boleh tanyalah kot. Cuma apa yang saya nak ringkaskan tadi, bila dapat income, kita dah tahu dah government punya income ni datang daripada cukai langsung, direct tax, indirect tax, cukai tak langsung, dengan non-tax revenue. Kita boleh sebut kat sini sebagai hasil bukan cukai. Baik. So ada kesan dia sebab kita punya pita, disebut sebagai pita lah, cukai yang dikenakan kepada Petronas. Sebab Petronas sekarang ni nak cover dia punya revenue susah sebab harga per barrel tu rendah. Kita fokus 62, sekarang ni dalam 25 ke 30 per barrel. Itu pun tak tentu, barangkali rendah dengan isu-isu ekonomi yang ada sekarang ni. So saya ringkaskan, duit government dapat dari mana? Satunya reallocation bajet. Bajet-bajet maksudnya program-program, event-event yang besar. Antara yang jelas ni adalah tourism negara, sambutan tourism negara 2020. Tak dapat buat sebab COVID. Event yang kata boleh buat tahun ni pun kita kena faham bahawa kita dalam proses recovery. So kalau tanya kita,
even 15 April ni belum tentu belum tentu kita boleh selesai. Even kita boleh selesai pun, proses recovery untuk apa yang ada pun, untuk menyelesaikan secara habis ataupun kita cut the chain, isu COVID ni mungkin mengambil masa 1 bulan ke 2 bulan lagi. Baik, itu untuk cut. Untuk kalau kita tanyalah, kita pergi berjalan ke dalam keadaan kita tahu lagi luar kat negara luar sana masih lagi ada isu COVID, dan orang datang kepada kita? Tak. Orang rasa disebut sebagai psychological fear. Orang takut nak berjalan isu COVID ni. Sebab mudah sangat nak infected dan suatu dengannya. Orang tak nak berjalan. So bila tak nak berjalan, relevan lagi ke nak buat tourism 2020? Macam tak Ustaz. Sebab anggaran ni antara forecasting ekonomi adalah tourism kita akan recovery pada kuarter keempat. Kuarter keempat ni bila? Kuarter keempat ni adalah pada bulan 10, 11, 12. Baru akan recover kita punya tourism sector. Dengan aviation sekali, perjalanan lah, terbang, kenderaan dan suatu dengannya. Recovery dia, forecasting daripada kita punya ekonomis adalah pada bulan 10, 11, 12. So reallocation budget yang pertama. Yang kedua ni adalah GST yang disebutkan tadi, long term punya ni. Kemungkinan akan diperkenalkan, Wallahualam. So kalau dari sudut Islamiknya, kalau kita disebut kat sini, saya dibincang dengan beberapa orang, antaranya Tuan Saizul. Tuan Saizul ni timbalan Akademi Percukaian, timbalan mata Akademi Percukaian Negara, timbalan pengurusi. So bila kita bincang soal GST ni, GST ni bagus, sistem dia bagus, cuma problem dia dikenakan pada semua orang. So yang terbaiknya adalah buat masa ni untuk memudahkan kita, kita kenakan pada semua dahulu, lepas tu kita akan refund balik kepada mereka yang tak layak dikenakan cukai. Isu dalam cukai dalam Islam ini simpelnya, isu dalam Islam ni adalah kita kenakan cukai kepada orang miskin. Haram kita kenakan cukai pada orang miskin. Kita kenakan cukai pada orang yang layak, ataupun zakat lah, kita ambil konsep zakat lah. Cukup kelayakan dia, cukup haul dia ataupun cukup kelayakan dia untuk dikenakan zakat, dibayar atas kelebihan pendapatan dia. Baik, bila kita nak kenakan GST ni semua kena. Cuma apa yang jadi konsep ataupun kita disebut sebagai haram tu, sebab bila semua kena, orang kaya dan orang miskin kena, tak adil lah. Betul kan? Tak adil. Jadi untuk elakkan perkara tersebut, kenakan dahulu. So mereka yang akan dapat tax exemption ni kita akan refund balik kepada mereka-mereka yang boleh kita highlightkan lah. Itu di antara suggestion daripada pakar cukai mata. Boleh tengok, boleh google baik lah mata tuan. So satu cukai GST. Yang ketiga ni adalah kita punya ekosistem agensi kerajaan. Dengan cara apa? Dividen yang pertama. Yang keduanya borrowing. Borrowing ni katakanlah dia ambil 10 bilion daripada EPF. Saya ambil contoh. So 10 bilion ni mungkin ada borrowing ni ada charge 2%. So 2% tu akan dikembalikan bersama dengan prinsipal semula, borrowing kan, kena balik semula, dengan keuntungan, dan keuntungan tu akan diberi dividen ke BSP kepada kita nanti pada akhir tahun 2020 ataupun awal tahun 2021. Itu dia punya secular ekonomi ataupun financial system yang ada dalam kita punya negara. So kalau Ministry Finance pun disebut, Kementerian Kewangan dia pun sebut bahawa liquidity kita ni ample. Ample ni maksudnya enough lah, bahkan stabil, cukup untuk cover kita punya recession. Okay, setakat itu saja. Kita kan lebihkan problem lah. Jadi terima kasih kepada Ustaz Afiq Farhan, dan saya sukalah untuk tadi ada soalan yang viewers tanya kepada kita Ustaz. Jadi saya ulang yang mana yang sempat saya catch up lah. Kalau viewers nak tanya lagi, silakan tuliskan komen kat bawah. Jadi ada yang tanya daripada Sabrina itu sendiri. Sabrina, dia tanya kalau kerajaan terlalu memberikan suntikan fiskal yang berlebihan, adakah itu akan menyebabkan inflasi? Baik. Jelas Ustaz soalannya? Kalau suntikan berlebihan, adakah dia akan menyebabkan inflasi?
dalam senario yang saya lihat berlaku, kemungkinan yang akan berlakunya adalah bila kita bagi cash tunai kepada lebihan cash ataupun sebagai high purchasing power, kuasa beli yang tinggi kepada rakyat, dalam masa sama kita tengah PKP, kan? Kita tengah PKP, production kita pun kurang sebab tak ramai boleh kerja. Baik, so maksudnya high demand, low supply. So bila high demand, low supply, apa yang berlaku? High demand, duit ada orang nak beli, tapi barang tak ada. So harga barang tinggi. Sebab semua berebut nak roti, contoh roti gardenia, semua berebut nak roti gardenia. So kalau kerajaan tak kawal, roti gardenia, kalau bisnes lah, kalau fikir otak bisnes, otak kapitalis sikit, apa dia buat, dia akan naikkan harga lah. Sebab demand tinggi, barang limited. Baik, so apa kerajaan kena buat? KPDNKK buat kawalan harga. Itu satu cadangan saya. Baik, kalau bincang tadi, injection yang terlebih, adakah dia akan terjadi inflasi? Dia boleh jadi inflasi. Dia boleh jadi inflasi kalau macam saya sebut tadi, duit banyak tetapi harga tak kawal. So dia akan jadi inflasi. Cuma buat masa ni adalah sebenarnya masalah kita adalah duit tak banyak. Sebab kita kena faham katakanlah kita fresh grad, yang ramai yang join ni saya rasa mahasiswa lah, kan? Kita fresh grad, gaji kita 2,500, betul tak? Gaji kita 2,500. Bila gaji kita 2,500 nak beli kereta apa? Contoh Myvi, kan cik tak kuat lah sekarang. Katalah nak beli Myvi, tak, Myvi pun nak beli Beza Beza 400. Baik, Beza 400. Bila Beza 400 tinggal lagi 2,100, kan? Tolak minyak dan sewaktu dengannya, katalah tinggal 2,000. Bayar sewa rumah lagi, kan? Kalau orang tolak cinta nak bagi duit mak ayah lagi, nak bayar takaful lagi, kan? Jadi nak infak lagi, nak sedekah lagi. So banyak-banyak tinggallah 1,000 kat tangan. Bila nak simpan duit, kan? Ada yang nak simpan duit apa ni, nak beli rumah. Ada orang simpan duit nak kahwin, contoh, kan? Simpan duit nak belajar, education, kan? Ada simpan duit nak berjalan. So senang sebutnya, duit kita tak banyak kat tangan. Sebab itu government buat moratorium. Instead of kena bayar 500 tadi, 400 ke 500, kena bayar bulan-bulan, 400-500 tu dipulangkan kembali kepada rakyat. Yelah, in future kita akan bayar jugalah sebenarnya. Tetapi buat masa ni dalam keadaan kita recession, kan? Dalam keadaan kita tengah ada recession, krisis ekonomi. So purchasing power, kuasa membeli itu penting. Cuma government kena pastikan bekalan cukup. Kita nak beli apa, kita punya sumber adalah food and beverage, ataupun kita sebut sebagai food security. Food security kita. So kalau food security kita, kita kena faham food security ni benda kita makan. So kalau apa yang berlaku macam sekarang ni bukan perang pun. Kalau kita ambil contoh, kalau berlaku perang, tiba-tiba kita kena keluar, kita kena tutup kita punya ekonomi negara, kita kena bergantung kepada makanan yang kita boleh hasilkan pertanian dalam negara kita. Nescaya tak cukup. So tu problem. So government kena fokus di situ. Antara idea yang saya selalu bagi adalah government kena fokus kepada food security. Kenapa food security ni, kalau ikut untuk makluman, sebenarnya food security ni dah lama dah dibincangkan. Blueprint dia cantik. Maksudnya kita tak nak food security ni, kita tak nak kita banyak import. Makanan kita ni kita banyak import daripada kita jana sendiri, kan? Beras, gandum, apa lagi, sayur-sayuran, dan sewaktu dengannya kita banyak import. So kesan daripada kita kalau berlaku kes-kes macam ni, dia bekalan makanan ni, dia akan jadi, orang jadi panik sebab tak cukup bekalan makanan. Dia tak cukup bekalan makanan, duit ada, barang limited, saya sebut tadi lah, dia akan jadi inflasi.
Saya rasa cukup setakat tu juga. Soalan lain? Ada juga sekarang ni kita tengah fokuskan dalam kerajaan Ustaz kan, apa tindakan daripada kerajaan, dan ada juga soalan, saya fokuskan kepada soalan yang berkaitan dengan kerajaan dulu, lepas tu nanti kita akan masukkan kepada apa yang rakyat dapat pula. Jadi ada soalan daripada Nazirul Irfan, saya bacakan sedikit soalan dia. Bagaimana dengan sistem cukai ke atas korporat, TOD ataupun STGT seperti tergandung dengan dokumen hijau? Adakah relevan untuk dilaksanakan? Adakah ia berkesan berbanding GST? Ni kawan kita bertanya, Nazirul Irfan. Mungkin Ustaz boleh terangkan sikit Ustaz pasal ini? Baik. Cukai korporat ni maksudnya cukai itu dikenakan kepada simpanan korporat. Simpanan korporat ni kita kena faham, yelah kalau ikutkan orang korporat tak suka lah. Cuma kalau kita bertengok kat sini, kalau dikenakan kepada korporat, yang dikenakan cukai itu adalah duit kita juga, macam EPF dan suatu dengannya. Baik. Kalau ikutkan, dia akan, kalau sebenarnya lah, kalau ikut fahamnya, sebenarnya dia akan jadi double cukai sebab dia orang bayar cukai korporat juga. Cukai korporat pun dia bayar. Macam kita sebut tadi kan, income negara kan datang daripada cukai korporat. Income negara datang daripada cukai korporat. Cuma dalam GST dia bukan cukai korporat semata-mata, cukai ke atas simpanan korporat. Simpanan korporat ni macam mana? Reserve. Katakanlah reserve PNB ada 200 bilion. So kita kenakan cukai ke atas 200 bilion. Macam tu. So buat masa ni dia sedikit susah untuk dilaksanakan sebab dia nampak seperti benda tu bertindan dengan cukai yang telah dibayar kepada LHDN tadi. Cuma dia kena, maksudnya kalau mungkin salah satu ataupun ada benda yang kita boleh buat untuk exemption, macam kita sebut tadi lah, supaya tak double tax. So tak double tax, baik satu. Yang keduanya, cukup tak cukup untuk cover GST? Kalau ikut sebenarnya GST ni jumlah dia lagi besar daripada SST, dan kalau ikut sebenarnya dia kurang mencukupi lah. Kurang mencukupi. Ini setakat pengetahuan saya. Sekiranya ada pandangan lain, sila. Okey, terima kasih kepada Ustaz. Jadi viewers yang sedang tengok live kita pada hari ini, share, ajak lagi kawan-kawan untuk join. Dan kalau ada soalan, tanya dekat Ustaz, kita tanya habis-habis. Jadi insyaAllah Ustaz, kita akan masuk kepada soalan seterusnya daripada viewers juga yang ada kaitan juga. Soalan yang diberikan oleh Saudari Liana dan Saudari Fahira, yang mana saya dapat konklusikannya sebagai duit yang kita terima tu, pada pandangan Ustaz, adakah kita perlu simpan ataupun guna duit tu? Kalau situasi untuk simpan tu, adakah dia akan melemahkan atau merendahkan aliran tunai? Jadi aliran tunai semakin rendah kalau untuk simpan. Kalau untuk guna tu, kalau contoh duit tu habis, adakah pre ni ataupun kita kenali sebagai pakej serangsangan ekonomi ni akan diulang kembali kalau duit tu digunakan sampai habis? Kalau daripada pandangan Ustaz, macam mana Ustaz? Okay, baik. Satunya bantuan prihatin. Kita kena faham bahawa duit ni datang daripada 2 ke 3 pihak. Satunya yang government bagi secara langsung, 25 bilion injection tadi kita sebut kan, bagi secara langsung. Yang keduanya moratorium kan, yang tak perlu bayar selama 6 bulan, home financing, pinjaman perumahan, pembayaran perumahan, financing kereta dan suatu dengannya. Baik, kalau tanya kita kena bijak berbelanja. Maksudnya belanja kepada apa yang perlu saja. Nak simpan sepenuhnya tak boleh, sebab dia memberi kesan kepada ekonomi. Duit itu diberi untuk memberi kuasa membeli kepada rakyat. So rakyat kena membeli untuk jana ekonomi. Cuma membeli apa yang perlu sahaja. Baik, membeli keperluan, dari sudut barang keperluan. Kita kena faham dalam Islam ni ada 3. Yang pertama daruriyat,
yang kedua tahsiniyat, yang kedua hajiyat, yang ketiga tahsiniyat. Ini kalau kita tengok dalam pembahagian lah. Yang pertama keperluan, kan? Yang pertama keperluan, yang kedua kemahuan, yang ketiga kemewahan. Baik. Jadi benda-benda sebegini kadang-kadang ialah ada orang cukup dengan beras je. Tak? Beras dan suatu dengannya. Tiba-tiba datang sikit dia nak chicken chop contoh. Contoh. Lepas chicken chop tu campur pula dengan Dorgano coffee contoh. Tak salah pun. Kan? Tapi maksudnya kita kena tengok keperluan. Kita makan atas keperluan. Ataupun senang sebutnya kalau biasanya saya bagi analogi kereta sebenarnya. Kalau makan ni susah sikit so definisi makan tu berbeza. Contoh katalah kita nak berjalan kadang-kadang cukup kancil je ataupun sagar. Itu sebab kita nak bergerak. Keperluan untuk bergerak. Daruriyat. Mewah sikit mungkin pesona contoh. Bukan mewah, kemahuan sikit. Tadi daruriyat mungkin kancil sagar. Kalau nak hajiat sikit mungkin pesona, mungkin private contoh mungkin myvi contoh. Kalau tahsiniyat kemewahan kat mana? Kemewahan dia nak start beli dah Honda City kan, Lamborghini. Jadi kita kena faham bahawa kita beli benda yang daruriyat saja. Yang tahsiniyat dengan hajiat ni kita tepi dulu buat masa ni. Beli benda yang perlu, selebihnya simpan untuk jangka masa akan datang. Kenapa government bagi 6 bulan? Kalau tanya saya lah. Sebab untuk recovery kita ambil masa sekitar bulan 10 dan bulan 11. So sekarang ni bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 bulan. 10 dengan 11 tu kita nak recovery kita punya dalam proses recovery kita punya ekonomi kan. 2021 kita nak buat lonjakan balik ekonomi kita supaya ekonomi kita naik. So untuk advice saya, beli perkara yang perlu, selebihnya simpan untuk akan datang. Jangan tak belanja langsung pula, belanja tu tak perlu. Tapi belanja tak perlu untuk kita jalan ekonomi, tapi berbelanja kepada yang perlu saja, selebihnya simpan. Wallahualam. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas pencerahan yang begitu jelas lah bagi saya. Tadi Ustaz, saya ada perasan seorang viewer, nama dia Mak Kere, yang dia ada kata, tak tahu nak tanya apa. Uish. Jadi insyaAllah jadi insyaAllah sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ada sedikit kata-kata Ustaz dalam bahasa Inggeris. Izinkan saya Ustaz untuk berbahasa Inggeris sekejap. Sila. So jadi during crisis cut off capex itu adalah capital and expenditure. Don't expand the business during because demand is low. No expand in new machines, no expand in new worker and others. So nak menunjukkan pada kita, terutamanya kita fokuskan kepada yang ada bisnes sendiri, supaya kita berjimat cermat dalam urusan kita punya perniagaan kita sendiri. Jadi insya-Allah untuk soalan yang seterusnya, seperti mana kita tahu, ada kerajaan telah mengeluarkan pembayaran secara one off, yang seperti mana kita tahu ada 200 untuk macam pelajar IPT, 500 untuk kategori bujang, dan 800 untuk kategori bujang yang ada pendapatan 2,000 ke bawah. 2,000 hingga 4,000. Itu untuk 800 Zat? 500, 2,001 ke 4,000. 2,001 ke 4,000. Okey, tu untuk yang ada dalam pembayaran secara one off lah. Yang mana kita dapat lihat banyak macam cantik saya daripada USIM sendiri, banyak kawan-kawan daripada persatuan lain ada share berkenaan dengan infografik tersebut. Jadi pada pandangan Ustaz, memang kita layak untuk menerima 200 tu, tetapi ada boleh ke macam kalau ada seseorang tu dia merupakan student IPT dan juga dia layak untuk menerima untuk kategori bujang bagi pendapatan 2,000 ke bawah. Adakah itu dibolehkan Ustaz? Kira dia boleh ke buat macam tu? Itu atas rezeki dia lah.
Boleh ke tak boleh tu kita akan rezeki dia. Sebab untuk minta tu LHDN. LHDN ni jadi sistem dia disinkroniskan, dia boleh tahu kita ni masih belajar ataupun tidak. Dia tengok data sistem kita lah. So kalau tak ada dalam data sistem LHDN yang kita ni bukan pelajar, dapatlah dulu belajar yang 200 pun dapat, yang 800 pun dapat lah. Itu kita kira atas rezeki lah. Cuma kalau kita tengok atas keperluan juga, takut kita ambil hak orang kan, takut kita ambil hak orang. Kalau dah jadi hak kita tertolak lah kan. Which one is better, itu saya kira atas rezeki lah. Mungkin dia intern, dalam masa yang sama dia bekerja kan, so dia dapat lah dulu, bagi saya tu rezeki, tak ada isu lah. Cuma kita kena tengok atas keperluan. Sekarang ni benda itu cukup tak cukup. Kalau cukup rezeki lah, kalau tak cukup takut kita ambil hak orang. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Dan ada juga kita lihat ada viewers yang minta Ustaz untuk komenkan berkaitan dengan isu tabung haji yang berlaku sebelum ni. Mungkin Ustaz boleh bagi daripada sudut pandangan Ustaz sendirilah. Dipersilakan Ustaz. Tabung haji. Baik, tabung haji ni sebab saya minta maaf saya tidak dapat. Yelah, kita boleh sebut hearsay, tetapi saya tak nak komen sebab saya tidak dapat secara jelas fact and figure laporan kewangan dan suatu dengannya. So tabung haji pun kalau ikutkan laporan 2019 pun tak keluar lagi. Jadi fair lah untuk kita komen. Saya minta maaf. Tak apa Ustaz. Terima kasih Ustaz. Lepas tu sekarang ni di mana kita tahu kita dapat pembayaran one off, so nak minta sedikit lah nasihat dan pandangan daripada Ustaz untuk kepada viewers kita ada macam-macam, daripada mahasiswa, daripada masyarakat luar. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi nasihat berkenaan dengan duit yang kita terima, kemungkinan kita akan terima pada bulan April ataupun bulan Mei ni. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit lah tips-tips nak menguruskan kewangan kita dengan sebaik mungkin lah, supaya kita tak menyesal di kemudian hari. Dipersilakan Ustaz. Baik. Buat masa ni kita kena faham bahawa financial literacy ataupun kita punya kefahaman berkenaan pengurusan kewangan di Malaysia ni sangat-sangat rendah. Antara yang dibuat oleh Financial Education Network, research dia, 1 daripada 10 orang Malaysia ni tidak ada disiplin dalam menguruskan dia punya kewangan. Ratio dia 1 daripada 10 orang Malaysia ni tidak ada disiplin dalam menguruskan kewangan. Dan kita boleh lihatlah kebanyakannya ada yang mudah sangat nak buat personal loan, ada yang mudah sangat guna kad kredit tapi tak pandai disiplin untuk bayar dan suatu dengannya. So kena tambah financial literacy ataupun education dalam menguruskan kewangan. Kita kena dapat penguasaan perkara tersebut. 1. Antara fakta yang kita boleh lihat kat sini adalah 52% daripada rakyat Malaysia susah untuk dapatkan 1,000 dalam tempoh seminggu sekiranya ada emergency. Boleh kita bayang. Maksudnya untuk raise 1,000, untuk cari 1,000 untuk cover, katalah tiba-tiba seminggu kita punya PKP kan, dia untuk dapatkan 1,000 dalam tempoh seminggu tu 52% tak capable. Maksudnya tak survive lah. Dan 32% sekiranya gaji tak dapat, dia tak boleh survive. 32% dia boleh survive dalam seminggu dengan expenses yang dia ada kalau gaji dia tak ada. Maksudnya di sini simpelnya adalah orang yang boleh survive dalam tempoh seminggu sekiranya tak dapat gaji, maksudnya dia ada simpanan lah kan, hanya 32% sahaja daripada rakyat Malaysia. Menunjukkan rasio ni membimbangkan kita bagaimana kita menguruskan kewangan. Satu pesanan saya adalah belajar dalam pengurusan kewangan, ataupun disebut invest in education is the best interest. Invest in education is the best interest. Kita buat investment dalam education, fokus saya kat sini adalah
pengurusan kewangan adalah interest yang terbaik ataupun pulangan yang terbaik buat kita, instead of kita invest untuk benda lain contohlah. Tapi maksudnya invest in education is the best interest. Baik, jadi dalam bab-bab perkara ni kita kena faham satunya dari sudut terutamanya kepada fresh grad dengan mahasiswa lah. Fresh grad dengan mahasiswa kena prepare untuk ada wang simpanan. Susah sebab benda ni kita boleh sebut tapi susah untuk buat sebab ramai yang hidup dengan PTPTN. Baik, bila ramai yang hidup dengan PTPTN ni keluar dah cukup 6 ke 7 bulan dah start kena bayar PTPTN lah. Baik, jadi kalau boleh buat bisnes, sebab saya rasa anak muda sekarang cerdik dan kita kena faham kelebihannya adalah after PKP kita akan ada new normal. New normal ni maksudnya macam mana? New normal ni adalah sebelum ini kita susah bila datang industri revolution 4.0 kan, kita susah nak adapt. Nak pakai e-wallet pun kena bagi RM30 baru nak download e-wallet kan. Jadi benda-benda sebegini susah nak pakai sistem. Bahkan sebelum ni bila diperkenalkan online banking, nak bagi kefahaman supaya yakin dengan online banking, transfer online banking tu, orang tua-tua kita bukan mudah. Sama juga dengan kita sekarang ni, pergi kepada digital economy. So sebelum ni susah. Sekarang ni bila dah ada isu PKP ni, maksudnya semua kena buat kerja daripada jauh. Even terlibat dengan universiti sekalipun. Bila terlibat dengan universiti pun dah mula belajar digital education, which is including dalam IR 4.0. Maksudnya dah belajar macam kita buat sekarang lah, kita pun dah buat duduk jauh-jauh, tiba-tiba boleh kita buat talk dan suatu dengannya. Kita boleh buat belajar, buat assessment pakai apps dan suatu dengannya. Jadi apa yang kena buat? Satunya kena adapt dengan new normal yang akan datang. Kalau kita tak boleh adapt as a graduan, sebagai seorang graduan tak boleh adapt, pekerjaan yang akan ada nanti akan diisi oleh foreign worker. Benda ni real lah berlaku. Baru ni dalam Kementerian Kewangan dia ada bentang tentang fintech, financial technology. Asia dalam dia nak buat digital ecosystem, digital economy ecosystem dalam dia punya business untuk dirombak balik ICT untuk more pergi kepada IR 4.0 yang boleh guna big data, yang boleh buat AI, artificial intelligence dan suatu dengannya. Dia rombak balik bahagian IT ataupun ICT. Orang yang capable untuk mengisi kerja di situ adalah foreign worker yang ada high skill. Foreign worker yang ada high skill. Setiap kali dia buat perubahan dalam anak-anak syarikat bawah Asia, dia akan hire, senang sebutnya dia kata dia tak jumpa kepakaran tu dalam kita punya graduan. Tak jumpa kepakaran tu dalam kita punya graduan. Jadi graduan sekarang, fresh grad ataupun mahasiswa sekarang, pelajar-pelajar sekarang kena sesuaikan diri dengan IR 4.0 ataupun new normal yang akan datang. Barangkali pekerjaan ramai, banyak pekerjaan work from home ataupun saya sebut kat sini sebenarnya bisnes dengan apps yang ada, bisnes dengan platform digital yang ada pada hari ini, dengan menggunakan kemudahan yang ada. Saya ambil contoh simple lah. Ada orang dia pandai guna handset kan, so dia diminat dengan handset. So apa dia buat? Dia tempah dekat Shopee screen protector ni, katakanlah dapat RM5 kan, cost delivery suatu dengannya, ditukar-tukar screen protector, dia jual RM10, dapat RM5 kat tangan dia. So dia dah start business. Maksudnya kena cerdik dan ambil peluang, dan kalau boleh keluar, cuba dapatkan at least kita ada tabung. Jangan keluar tapi sebaiknya kalau kita cerdik, pandai buat bisnes ataupun pandai dengan skill-skill yang kita ada lah. Orang boleh ceramah lah. Orang yang ada buat bisnes, pandai buat bisnes, macam saya sebut tadi, dia order Shopee, lepas tu dia jual-jual, dia markup sikit, dapat duit kan, dapat income kan. Kalau keluar tu kata betul nak stabil lah.
10,000 ke kan, fresh grad keluar at least ada something. Kalau tak dapat kerja dengan government, initiate kerja yang kita boleh buat kan, berpakat sesuai tengok dengan apa yang kita boleh buat IR 4.0. So yang pertamanya financial education ataupun kita sebut financial literacy. Yang keduanya fresh grad ataupun mahasiswa kena sesuaikan diri dengan IR 4.0, Industrial Revolution 4.0. Kerja-kerja yang akan datang selepas recession ini akan more toward digital. So kalau kita pandai main Insta tetapi tak pandai guna platform-platform yang ada dekat luar sana, kalau kita boleh tengok pada hari ni lah, kalau pergi buat auto ekonomi orang panggil blockchain kan, ataupun disebut sebagai smart contract yang menggunakan blockchain teknologi, artificial intelligence, automation kan, robotik, maksudnya robot dah ganti kerja kita. Jadi benda-benda sebegini kita tak buat lagi kerja-kerja yang unskilled worker, kita dah pergi pada high skill worker kan? High skill worker. So benda-benda sebegitu kena lihat dan kena pandang lah. So kena dari sudut kepada mahasiswa dan anak muda, betul lah kita survive, tak payah cakap kat mana-mana lah sebenarnya. Dekat luar sana pun, US pun dia punya penganggurannya tinggi, apatah lagi dengan apa yang berlaku sekarang. Kita pun kebimbangan kita buat masa ni, kita punya rate pengangguran 3.3%. Tahun lepas punya 3.2 ke 3.3% lah rate pengangguran kita. Tetapi bila jadi PKP ni, MIER, Malaysian Institute Economic Research, buat forecasting, kemungkinan kita akan 2.4 juta akan hilang kerja. 2.4 juta ni saya buat calculation sikit tadi, anggaran kita punya kadar pengangguran akan naik kepada 10%. Triple lah, triple. So secara tak langsung dia memberi impak yang buruk kepada kita punya ekonomi negara. Nak tak nak, satunya government have to do something. Sebab itulah kita ada package prihatin, dia bagi 600, dan sejujurnya sebenarnya 600 tak cukup. 600 tak cukup. Jadi 600 yang macam mana dia tak bagi, yang 600 ni untuk majikan. Government bagi 600 kepada majikan, yang 4,000 ke bawah, dengan syarat majikan bayar gaji, majikan bayar gaji dan tak buang kerja. Ini salah satu inisiatif ekonomi untuk mengelakkan majikan-majikan, sama ada majikan tu small entrepreneur, medium entrepreneur ataupun majikan besar, untuk membuang kerja, membuang pekerja dia, supaya tidak memberi kesan kepada kita punya kadar pengangguran dan ekonomi kita lah. Wallahualam. Wallahualam. Ustaz perasan tak apa yang link pada saya hari ini, Ustaz? Pada malam ni dengan petang tadi. Apa yang lain tak pakai topi lah. Tak pakai topi, ya, okey. Petang tadi saya agak kurang bersiap sikit, tapi malam ni nak bersiap sebab biasalah tajuk kita berkenaan dengan ekonomi, so perlukan gaya yang smart lah. Jadi okay. Tadi ada orang PM bertanya berkenaan dengan simpanan. Sebagai mahasiswa ni, macam mana cara kita nak simpan padahal kita tiada, macam nak cakap kita tak ada income, fixed income. Dan ada juga yang tanya yang boleh relate dengan soalan ni, berkenaan dengan investment, antara simpanan dengan investment pada pandangan Ustaz sendirilah, yang mana lagi penting untuk situasi mahasiswa pada masa sekarang? Baik. Untuk dari sudut bagaimana kita nak menyimpan, dia tengok kepada kita punya financial stability kita lah. Ada orang mampu dan ada orang tak mampu. Ada orang dia boleh buat bisnes kan, ada orang dia boleh buat bisnes. Ada orang dia boleh contohnya dia buat dropship dan sewaktu dengannya. So itu atas inisiatif masing-masing. So kalau kata nak bergantung kepada duit PT-PT nak simpan tu susah lah, sebab kita nak bayar yuran lagi dan kita pun nak buat tanggungan bulanan lagi. Ada orang dia cerdik lah. Kalau ini dulu saya kongsikan dulu, sebab dulu USIM
tak payah bayar yuran pun dia tak apa lagi, boleh masuk exam lagi. So duit PTN dia tu 30,000 yang dia dapat tu dia pergi letak dekat ASB, kan, letak dekat ASB. So dapatlah dividen dan surat tunangannya. Akhir tu baru dia bayar yuran, lepas tu baru dia dapat dividen tu, dia dapat, itulah dia punya simpanan dia. Baik, tapi sekarang tak boleh lah. Sekarang tak bayar yuran, tak boleh masuk exam, kan? Jadi kena lihat dari sudut, satunya kalau kita ada, macam saya sebut, kita guna pada benda yang perlu sahaja. Sebab ada orang dapat 30,000, dia rasa 30,000 tu dah dia guna, padahal yuran 1,000 lebih, kan, satu sem, tolak sewa dan surat tunangannya, barangkali ada lebihan yang kita boleh guna untuk kita invest. Baik. Tapi sebenarnya tak, kalau boleh buatlah. Ada orang boleh buat sebenarnya di atas masing-masing kapasiti masing-masing. Cuma kalau betul-betul nak buat bisnes lah, dan bisnes kecil-kecilan. Ada orang macam saya sebut tadi, dia buat inisiatif sendiri. Ada kawan saya tu, dia buat bisnes laptop, kan. So kawan saya dia Haikal, dia buka laptop dekat Nilai. Apa nama kedai laptop dia, saya lupa. Easy. Saya lupa, dekat Nilai, betul-betul dekat Nilai Akasia tu. Okay. Dia memang minat, dia bahagian undang-undang, syariah undang-undang, tapi dia minat laptop. Dia minat sangat bagi laptop. So hujung free dia akan bagi loyat, kan. Ada orang nak tempah dan dapat harga dan surat tunangannya, nanti dia dapat harga murah, dia jual dengan harga murah sikit lah daripada harga pasaran, tapi dia dapat income juga dekat situ. Dia dapat harga modal daripada loyat, dia jual. So income dekat situ, dah sekali dia buka kedai dekat Akasia. So tak nak bisnes. Baik, ada orang boleh buat bisnes, ada orang skill dia tak reti bisnes, tapi dia boleh jadi facilitator. Facilitator kadang-kadang orang bayar dan surat tunangannya. Ada orang dia boleh bagi kuliah, ada orang dia bantu untuk buat kerja-kerja dan surat tunangannya lah. Itu kita lihat dari sudut kita punya kepakaran. Soal dari sudut simpanan dengan, yalah, itu susah lah pada tu, sebab benda tu subjektif sangat. So kita lihat kepada ke mana kita boleh pergi, kan, kita boleh pergi ke mana. Baik, kalau dari sudut simpanan dengan investment, kita kena faham bahawa simpanan ni, dia punya formula dia adalah kita kena ada 3 ke 6 bulan simpanan, selebihnya baru kita invest. Macam tu. Kita kena ada 3 ke 6 bulan gaji simpanan. Kalau untuk mahasiswa susah lah. Gaji tu, masa katakanlah gaji dia 2,000, paling minimum dia kena ada 6,000 untuk simpanan, lebih daripada 6,000 tu untuk invest. Ini dari sudut theoretical finance educationnya sebegini. 3 ke 6 bulan simpanan emergency punya fund lah, macam yang berlaku macam PKP pada hari kita dapat gaji. So 3 ke 6 bulan simpanan tu lah kita guna untuk kita survive. So simpanan ni kena ada. Investment ni, kita kena faham, investment ni kita kena guna duit yang kalau hilang pun kita tak rasa sangat, tak menangis lah, dan tak memberi kesan kita punya cash flow kita. Untuk investment, terutamanya bila kita invest pada perkara yang high risk. Jadi dan antara invest secure sikit ASB lah, tapi pulangan dia rendah. Kalau nak pergi tinggi sikit, pergi kepada saham, kan, saham, tapi dia punya hilang duit tu kalau tak pandai dan suatu dengannya problem. Jadi idea dia adalah simpan 3 ke 6 bulan, ataupun kalau kita senang sebut simpan 3,000 ke, selebih itu nak invest lah. Wallahualam. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tersebut. Jadi bila cakap pasal kepakaran ni, saya tiba-tiba saya terlihat Mak Kerai lah. Mak Kerai ni kita lihat dia punya DP dia ada gambar buku. So mungkin Mak Kerai ni dia punya kepakaran dia mungkin dalam bidang penulisan, dan masing-masing ada kepakaran masing-masing. Jadi kita gunalah kepakaran kita dengan sebaik mungkin. Jadi insyaAllah kita sudah sampai kepada penghujung, Ustaz. Ya. Jadi kita akan selepas ni kita akan adakan bacaan ilmu, tapi sebelum tu nak minta Ustaz untuk simpulkan apa yang telah kita perbincangkan, dan kita boleh tutup majlis dan dengan bacaan ilmu. Jadi dipersilakan Ustaz untuk simpulkan poin-poin Ustaz sebentar ini. Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ilmu ekonomi ni,
buat masa ni dia punya indikator besarnya adalah dari sudut GDP ataupun kita sebut KDNK. Dia memberi kesan kalau ikut sebelum 1998 yang kita bincang dalam mukadimah nanti tadi 1998 2008 kita punya GDP kita negatif. Sekarang ni GDP kita dalam 4.3% GDP kita, maksudnya ada positif lah. So bila berlaku recession ni GDP kita akan negatif. Cuma saya rasa yang menariknya antara ulasan yang diberikan oleh ekonomis dari Bank Islam, bila dihurai banyak perkara, bagi data lah graf dan surat turunannya. Saya susah nak cerita graf kat sini, aku tak nampak kan. Kalau ni pun ada je slide, nak tunjuk slide graf dan turunannya, tapi slide untuk saya lah, nak tunjuk tak boleh lah. Baik, cuma antara economic report dalam isu COVID dengan ekonomi stimulus yang dibuat oleh government, Bank Islam ekonomis dia hurai berkenaan dengan surah Yusuf ayat 47 hingga ayat 49. Surah Yusuf ayat 47 hingga ayat 49 yang menceritakan kalau awal-awal ayat-ayat sebelum ni dia cerita tentang Raja Mesir yang mimpi 6 ekor lembu yang kurus memakan 6 ekor lembu yang kering, yang gemuk. Lepas tu ada 7 benih yang kering dengan 7 benih yang segar, yang hijau. Baik, jadi diminta Nabi Yusuf, diminta dia punya tafsir-tafsir mimpi dia lah. Paman dia dan suatu dengannya untuk hurai tak mampu. Sampailah soalan tu ditanya kepada Nabi Yusuf. Waktu tu Nabi Yusuf dalam penjara. Jadi apa yang Nabi Yusuf hurai, ayat dia bermula ayat 47, dia kata hendaklah kamu menanam, daripada mimpi tadi, tafsir mimpi Nabi Yusuf, Nabi Yusuf mentafsir mimpi Raja Mesir tadi, hendaklah kamu bersungguh-sungguh menanam 7 tahun berturut-turut. Baik, dan simpan hasilnya dan kamu ambil sedikit untuk kamu jadikan sebagai bekalan makanan yang kita sebut sebagai food security tadi. Baik, maksudnya kita ada simpanan, kita tuju dalam tempoh 7 tahun kena buat tanaman sungguh-sungguh kan, sebahagian besar simpan, sebahagian kecil guna untuk keperluan harian ataupun keperluan tahunan. Baik, sebab dalam tempoh akan datang 7 tahun akan datang akan berlaku kemarau yang besar. Kemarau yang besar ni dah akan habiskan makanan, maka bekal yang kamu ada tadilah yang akan dijadikan sebagai bekalan sepanjang 7 tahun kemarau besar tadi. Kemudian selepas habis 7 tahun, barulah akan ada Allah Ta'ala turunkan rahmat, turunkan hujan dan suatu dengannya untuk dia terus kembali kepada ekonomi yang asal. Dia punya conclusion apa? Yang pertamanya kita kena faham circle ekonomi. Circle ekonomi kita setiap 10 tahun akan ada recession. 10 ke 11 tahun. 10 ke 11 tahun akan ada recession. Akan ada ekonomi krisis. Baik. Jadi kita kena faham ekonomi krisis. Apa yang kita kena faham di sini, kalau bersifat individu, kita kena ada simpanan kewangan. Simpanan kewangan yang terbaik adalah 6 ke 12 bulan gaji. Kan? 6 ke 12 bulan gaji. Maksudnya kalau ada gaji 3,000, kalau 10 bulan dah 30,000. Maksudnya dia ada simpanan dia dalam 36,000. In case berlaku apa-apa recession, itulah simpanan yang digunakan. Sebab simpanan yang kita ada waktu kita tengah masih lagi dalam situasi yang tidak berlaku recession, kita buat simpanan. Poin yang ketiga, kita akan keluarkan simpanan tersebut bila berlaku darurat ataupun kita sebut sebagai recession. Kita sebut sebagai recession. Kita akan withdraw simpanan kita. Kita akan gunakan simpanan kita untuk perkara-perkara darurat. Kita kena faham, kalau tanya saya lah, sebenarnya lah kita dah kena educate diri kita untuk ada simpanan. Kenapa government bagi BRIM? Sebab rakyat Malaysia tidak ada kesedaran lagi untuk menyimpan. Rakyat Malaysia tidak ada kesedaran lagi untuk menyimpan. Kalau rakyat Malaysia sudah ada financial literacy, sudah ada pendedahan
ataupun sudah faham ataupun sudah mengamalkan pengurusan kewangan yang baik, sebenarnya BRIN, BSH, BPN tak perlu pun, sebab benda tersebut sebenarnya merugikan kerajaan. Kenapa merugikan kerajaan? Kerajaan bagi duit, hangus. Bagi duit sekali tetapi pulangan dia tak bagi kepada kerajaan. Kalau kita sebutlah EPF bagi pada kerajaan, kerajaan akan bagi pulangan lebih, dividen ke, interest dan sewaktu dengannya. Tetapi bila bagi pada rakyat, bagi 800, bagi 500, bagi 200, bagi sekaligus hangus. Hangus macam tu je, kan? Jadi kalau tanya saya, sebenarnya kita kena educate diri kita dan educate kita punya citizen, rakyat kita untuk menyimpan. So bila berlaku perkara-perkara sebegini, government tak perlu keluar, tak perlu bimbang lah sebenarnya. Kalau ada keperluan untuk keluar, kita akan keluar lah. Tapi tak perlu sampai itu menunjukkan, senang sebutnya, itu menunjukkan bahawa kita punya kewangan individu kita problem sampai government kena bantu B40 dengan M40, kan? Sebelum ni government akan bantu B40 saja, M40 government tak bantu sangat, susahlah nak dapat BRIN. Tetapi kita kena faham, bukan kita gembira lah dengan package rancangan ni, tapi satu sudut kita kena tengok bahawa ada problem dalam kita punya rakyat yang tak boleh menyimpan ataupun senang sebutnya tidak ada cash kat tangan. Barangkali banyak sangat meminjam, barangkali harga rumah yang tinggi, kan, nak kena bayar rumah yang tinggi dan sewaktu dengannya. Tetapi tak nak beli rumah pun kita kena kenal lah kita punya komitmen sampai mana, kan. Ni tak, selagi mana ada gaji, selagi tu kita pinjam. So benda-benda sebegini kita kena educate diri kita, kena ada simpanan, sebab simpanan tu kita akan withdraw saving kita during recession ataupun apa-apa masalah yang berlaku. Yang keempat, bila kita dah ada saving, kita boleh survive dalam apa sahaja penyebabnya. Kalau penyebab-penyebab sebelum ni sebab kewangan lah, mortgage, harga rumah yang tinggi dan sewaktu dengannya. Sekarang ni sebab kesihatan. In future kita tak tahu, kan. Maksudnya kita akan tahu 10 tahun ke 9 ke 10 tahun akan datang, mungkin 11 tahun akan berlaku recession. Apa sebab dia tak tahu, kan. Maksudnya kita kena bersiap mulai sekarang. Kita tak nak, yelah orang kata dapat bantuan tu seronok, tapi dapat bantuan tu menunjukkan bahawa kita tak boleh survive. Kita citizen tak boleh survive dalam isu recession. So kita kena belajar dan kita kena educate diri kita dan educate rakyat kita. Jangan terlalu bergantung kepada kerajaan. Kita kena, kalau boleh bantu kita bantulah. Kalau ada orang yang, kalau kita boleh buat culture untuk bantu sesama rakyat kita, citizen kita, itu satu benda yang bagus. Elakkan kebergantungan yang tinggi kepada kerajaan. Kerajaan dia akan bagi, nak tak nak dia akan bagi, sebab dia nak undi rakyat lah, kan. Tetapi impak dia kesan kepada financial stability negara problem, sebab we have to contribute 250 billion dalam tempoh 2-3 bilion, dalam tempoh 2 ke 3 bulan ataupun 6 bulan sahaja. Padahal 250 bilion itu merupakan pendapatan negara dalam tempoh setahun. Cuba kita bayang. Jadi benda-benda sebegitu ada sudut government. Saya nampak dua benda lah. Satunya dia nak stimulate ekonomi, yang keduanya dia nak mengurangkan panik rakyat. So bila rakyat rasa dah selamat, ada duit, dia hilang panik dia, jadi dalam masa yang sama dia memberikan trust kepada kerajaan. So kerajaan cerdik dia sebegitu. Sama juga saya ambil contoh, saya minta maaf saya sebut ini. Kalau sepatutnya menteri sebenarnya tidak ada keperluan pun nak contribute duit sebenarnya. Rakyat tak rasa pun duit tu. Tetapi apa yang rakyat nak? Rakyat nak komitmen, itu saja. Rakyat nak komitmen menteri. So dia menunjukkan kepada trust. So package ekonomi ni, perhatian ni bukan hanya semata-mata bagi duit, tetapi dia build trust rakyat kepada kerajaan. So trust itu sebenarnya penting untuk kita govern satu kerajaan ataupun govern negara. Mudah-mudahan kita saling bantu-membantu di antara satu sama lain
Dan macam saya sebut, ambil lesson learn. Untuk kerajaan je lah, saya akan bagi tahu kerajaan lah, food security, ayat 4.0 dan soal turunannya. Untuk viewers yang ada, kita kena educate, prepare untuk embrace next recession, maybe another 10 years. So kita dah nampak dah dia punya naik turun dia. So benda tu kita kena prepare. Bila dah lepas saja recession, kita kena bantu kerajaan, kena bantu negara untuk bangkit kembali. Kita tak nak jadi macam Greece. Greece sejak 2008 ekonomi dia hancur, sampai sekarang tak bangkit-bangkit. Duit banyak tapi tak mampu nak beli barang, kan? Dan terpaksa minta bantuan daripada IMF, International Monetary Fund, World Bank dan sewaktu dengannya. So bantuan-bantuan sebegitu, macam saya sebutlah, dia tidak bagus untuk kerajaan, dan orang investor tak rasa yakin dengan kita punya financial stability. Itulah kesan dia kepada kita. Wallahualam, saya rasa panjang sangat, banyak benda nak kongsi, tapi macam saya sebutlah, malam hari ni basic je. Kita nak tahu government dapat duit kat mana, kita nak tahu macam mana government rolling duit dan sewaktu dengannya. Kalau nak go on detail dan negara-negara lain tu akan datang kot. Wallahualam. InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Afiq atas pencerahan yang sangat jelas kepada kita semua, dan terima kasih juga kepada viewers yang sudi mengambil partisipasi dalam live kita pada malam ini. Jadi atas kesimpulan yang Ustaz buat sebentar tadi, apa yang saya nampak melalui surah ayat As-Saff ayat keempat, yang mana Allah daripada ibrah daripada kita dapat, kita perlulah ada strategi dalam menguruskan kehidupan kita. Nak menunjukkan Islam ni walaupun sekecil-kecil perkara pun dia menitik beratkan. Jadi kita seharusnya mengambil cakna akan isu yang berlegar di kalangan di sekitar kita, dan cuba mengambil inisiatif dan pelaksanaan kita sendiri. Janganlah kita fully mengharapkan orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan sama-sama. Saya sebenarnya kagumlah tengok Ustaz. Seperti mana kita tahu, Ustaz Afiq ini merupakan Presiden SPMN sesi 2015, dan boleh bercakap mengenai dengan ekonomi dan juga petah dalam berkata-kata. Jadi saya sangat kagumlah. Jadi goreng je ni. Jadi semua viewers boleh bagi tumpukan yang gemuruh lah dekat Ustaz. Tepuk sendiri lah, tak dengar apa. Jadi insyaAllah kita akan teruskan dengan bacaan Al-Mulk. Boleh Ustaz? Kita baca sekali ke macam mana? Anak stay lah. Kita baca sekali. Lepas bacaan Al-Mulk mungkin akan ada doa daripada Ustaz sendiri. Boleh? Okey, insyaAllah. Jadi kita teruskan dengan bacaan Al-Mulk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Okey Ustaz. Awal ni lah Lik follow. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح للشياطين وأعتدنا الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يكشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لم ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الأمر قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله